Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Kita dalam buku muka surat 97 ya. Muka surat 97 dalam tajuk khasyah. Khasyah kha shin ya, dia punya root word khasyah yakhsha ya khasyah yakhsha. Khasyah kata terbitan dia lah ya, maknanya takut. Khasyah ni terjemah dalam bahasa kita maknanya takut. Al khasyah. Kata Syekh di sini rahimahullah, al khasyatu, sebab kalau bahasa Arab kalau kita rumikan dia ni boleh jadi bunyi macam-macam. Kan? Ya, sebab tak ada perkataan ataupun huruf yang macam ialah shin, nak cari huruf rumi dia payah. Sad biasanya shin dengan sad nah. Shin dengan sad. Jadi kadang-kadang orang baca sad jadi shin. Okay? Shin jadi sad. Contohnya kalau kita tengok dalam buku rumi yang ditulis kan, mushaf. Kalau orang tak bisa dengar perkataan mushaf, dia baca apa? M-U-S-H-A-F ataupun M-U-S-Y-A-F. Tapi kalau orang dia boleh faham syarat, dia akan tukar jadi huruf M-U-S-H-A-F. Tapi ada orang baca jadi mushaf. Mushaf kan? Kadang-kadang tengok kadang-kadang orang duk baca dekat depan lepas solat tu kan, orang baca buku-buku Fadail A'mal apa semua, disebut perkataan-perkataan Arab, jadi dia melayukan, kita dengar macam alah lucu jugalah. Dia tak perkataan mushaf pun tak pandai nak sebut. Disebut mushaf. Saya duk fikir apa benda mushaf ni kan, duk fikir apa dia ruwet dia. Rupanya mushaf. Oh ya, mushaf ni Al-Quran lah. Mushaf kan, dia ambil perkataan sad, ha dan fa. Sahafa atau sahifah. Jadi al-khasyah gitu. Jadi mana penterjemah di sini dia berusaha sedaya mampu nak bagi bunyi tu sama dengan Arab lah. Dia buat K-H-A-S-Y-Y-A-H. Khasyah. Dia kata al-khasyatu apa dia? Ialah rasa takut. Takut macam mana? Yang dilatar belakangi pengetahuan. Dia takut tapi dia ada ilmu. Maksudnya dilatar belakangi oleh pengetahuan, ilmu terhadap kebesaran zat yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Kita takut maksudnya kita nak dekatkan diri kepada dia. Takut disertai dengan kecintaan. Kan? Maksudnya al-khasyah ada padanya mahabbah, cinta. Kan? Maknanya ada padanya harapan, ar-raja'u. Kita mengharap pada Allah Ta'ala. Kita takut dan kita mengharap dan kita mencintainya. Kan? Jadi maknanya bila kita mencintainya, kita akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai dengan yang dicintai itu akan mentaatinya. Ya? Jadi maknanya sebagian orang dia kata dia cinta Allah tetapi dia menderhakai Allah. Ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Kamu derhaka pada Allah tapi kamu menzahirkan kecintaan padanya. Ya? Tapi maksudnya bila kita cinta khasyah tadi, maksudnya takut itu disertai dengan kecintaan. Tidak akan cinta seorang pada sesuatu melainkan dia kenal.
Dia kenal dengan sebenar-benar kenal dengan sebenar-benar kenal baru kita cinta, betul tak? Sebab tu kalau kita makhluk dengan makhluk, kita mencintai ibu bapa kita mencintai pasangan kita mencintai anak-anak kita, zuriat kita. Kenapa? Kerana kita sangat kenal mereka. Jadi kalau kita nak mencintai Allah, kita kena kenal Allah Ta'ala lah. Jadi begitu. Maknanya takut yang dilatar belakangi oleh pengetahuan terhadap kebesaran zat Allah Ta'ala yang maha agung. Macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Dengan tauhid apa dia? Tauhid al-khabari, al-ilmi al-khabari. Tauhid al-ilmi al-khabari iaitu pernyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tahu tentang sifat dia dalam Al-Quran yang sam'iyat, yang jenis kita dengar. Allah sebut sifat-sifat dia dalam Quran. Allah basirun bi'ibadihi, inna Allah ghafurun halimun, ghafurun syakur, alimun hakim. Ya? Kita kenal Allah Ta'ala tadi, nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Jadi nama menunjukkan kepada sifat Tuhan lah. Begitu. Berbeza dengan makhluk. Lafaznya berkongsi, tapi hakikatnya tak sama. Contohnya, kita ada yang nama Halim, tapi hakikat kita tak Halim pun. Kan? Latif, tapi hakikat tak Latif pun. Tapi Allah Ta'ala, begitulah nama dia dan sifat dia selari. Yang ditakut, zat yang ditakuti kesempurnaan kekuasaannya, Allah Ta'ala tadi maha berkuasa. Sebab tu kan para anbiya alaihimussalatu wassalam ketika ditemui oleh manusia di mahsyar nanti, minta syafaat untuk didirikan al-mizan. Maka para anbiya bermula daripada Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, semua kata kan, aku tak boleh. Masing-masing mengemukakan alasan. Inna rabbi ghadiba al-yawm lam yaghdab mithlahu, ya, atau qablahu, lam yaghdab mithlahu qablahu atau ba'dahu wa ba'dahu qat. Sebenarnya Allah Ta'ala murka sungguh hari ini sebagaimana dia tidak pernah murka macam ni sebelum ini dan selepas ini. Ya, jadi maknanya para anbiya takut. Kenapa mereka takut? Kerana daripada pengetahuan tentang kebesaran, keagungan Allah Ta'ala, macam mana kemurkaan Allah bila Allah murka tadi kan. Semua tak mau nak ambil tanggungjawab, nak minta syafaat. Untuk syafaat ni syafaat yang uzma lah, syafaat terbesar kan. Kenapa rasa takut tadi lah, ni al-khasyah. Kemudian kata Syekh, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya. Ibad maksudnya perkataan plural lah, jamak taksir bagi perkataan abdun hamba, ibad hamba. Jadi hamba Tuhan. Jadi hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya. Allah tak sebut di kalangan makhluknya. Allah tak sebut di kalangan makhluknya, Allah sebut di kalangan hambanya. Sebab darjat hamba dari sisi Allah Ta'ala adalah darjat yang tertinggi lah. Darjat hamba di sisi Allah darjat yang tertinggi. Sebab tu Allah Ta'ala panggil atau bergelar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-abd, dengan hamba ataupun abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, ya, min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhir al-ayah. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Jadi darjat tertinggi, darjat ubudiyah. Darjat tertinggi adalah darjat ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang paling kuat perhambaan diri dia kepada Allah, maka dia yang paling rapat, paling dekat dengan Allah Ta'ala, paling tinggi darjatnya. Dan jadi manusia yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan persaksian daripada nas-nas yang disebut kan, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Nabi manusia yang paling utama. Tapi di sana adalah hadis-hadis palsu
hadis-hadis palsu yang cerita tentang kelebihan Nabi kita kan, yang palsu kita tak terima lah. Contohnya laulaka ma khalaqtu aflaka, laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau bukan kerana engkau hai Muhammad, aku tidak akan cipta apa nama alam ini, al-aflak, ya kan? Tapi itu palsu lah. Yang sahihnya ada tu Nabi yang palsu kan, tak boleh gulu lah melampau tadi. Jadi yang hanya innama adatu hasrin, maksud bila Allah sebut innama, perkataan bahasa Arab ni dia unik, dia macam tu. Dia ada perkataan-perkataan yang bila digunakan dia tunjuk mana tu saja. Kalau terjemah dalam bahasa kita hanyalah, hanya sahaja. Terjemah hanya sahaja maksudnya itu sajalah. Kan? Hanya sahaja yang takut kepada Allah Taala, lain tak ada. Siapa? Di kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama'u, orang-orang yang berilmu. Ulama, jamak alim. Alim orang yang berilmu, ulama'u mereka yang berilmu. Jadi setiap kali bertambah ilmu seseorang dengan ilmu tentang Tuhannya, tentang Allah Ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nak menambahkan takut kita kepada Allah, nak meninggikan iman kita dengan Allah Ta'ala, maka kita kena belajar mengenal Tuhan kita. Jadi masdar, sumber untuk mengenal Tuhan kita ni adalah daripada Al-Quran dan hadis. Itu sumber dia, bukan daripada perkataan-perkataan ulamaul kalam ataupun al-mutakallimun, ahli kalam, ataupun ahli falsafah, kan, filosof, ahli falsafah. Tak, dia diambil daripada Al-Quran dan hadis. Adapun kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan akidah ataupun tauhid ni berlambak-lambak, yang ditulis oleh para ulama sunnah, sebab apa? Sebab nak defend akidah tadi lah. Sebab ahlul kalam dia pada tulis banyak, dia bawa mari banyak syubhat-syubhat, mengelirukan masyarakat atau mengelirukan umat manusia, maka ulama tulis kitab akidah tauhid. Di antara kitab ni ialah ni, kitab akidah ni, kan, ditulis oleh, maknanya boleh kata setiap ulama ada kitab akidah yang dia tuliskan ataupun dia syarahkan. Macam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia ada kitab akidah dia, Al-Wasitiyah, Fatwa Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah, kan. Syekh Muhammad bin Wahab ni mana kitab Usul Salasah, Kitab Tauhid. Ulama dia tulis kitab akidah tadi. Jadi hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala adalah hamba-hambanya yang berilmu, yang banyak ilmu, iaitu orang yang faham. Yang faham. Jadi kita ni lah, kita nak faham ni tak boleh faham melainkan Allah Ta'ala yang bagi kita faham. Berdoa lah, minta kepada Allah. Al-isti'anah billah, minta tolong dengan Allah Ta'ala pada perkara yang kita tak mampu. Nak faham ni kita bukan mampu, melainkan Allah Ta'ala yang beri kepada kita faham. Kadang-kadang kita baca 5 kali pun tak faham ni apa dia kata ni ya. Baca tak boleh. Tambah buku Rumi terjemahan ni, lagilah buku terjemahan kan. Kadang-kadang penterjemah tu tak tahulah dia terjemah macam mana, terutamanya bahasa Indonesia lah. Dia mari bahasa yang pekat tu lagilah susah nak faham kita. Saya dah beli buku satu buku seleksi Sirah Nabawiyah Sahihah asal bahasa Arab, Dr. Akram Dia Al-Umari, terjemah dalam bahasa Indonesia. Beli buku-buku, ya Allah, perkataan dia ini perkataan Indonesia pekat. Allahu Akbar. Beli simpan je lah, tak kau dah mengapa koleksi je lah. Itu koleksi yang tenggelamnya kapal Gandewi tu macam tu. Oh ya, dalam betul bahasa dia kita tak faham lah, kena buka apa KBBI. Betul, KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masya-Allah. Dan dia kata di sini iaitu orang yang faham dan mengerti akan keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Khasyah ini lebih khusus daripada khauf, takut. Ya, khauf ni takut juga, khasyah pun takut juga. Tapi itulah dia bahasa Arab kan. Cumanya bahasa kita ni tak ada perkataan khusus nak terjemah. Kita maklum bahasa Melayu kita ni bahasa yang bukan kaya pun. Kan? Bukan bahasa kaya pun. Maknanya kita ni banyak ambil bahasa ciplak kan. Lepas tu masuk dalam hatta dalam kamus Dewan Bahasa buka kan perkataan Arab yang di Melayu kan. Contohnya syak bahasa Arab kan. Buka dalam kamus Dewan, perkataan tu ada. Perkataan syak kan? Syak. Banyak lagi lah. Kemudian dia kata, untuk membezakannya, perhatikan contoh berikut.
Contoh, ada bagi contoh mudah kita nak faham. Jika anda takut kepada seseorang tapi anda tidak tahu apakah dia mampu mencelakakan anda atau tidak, maka ini termasuk khauf. Takut tengok ada orang macam muka garang mari kan, dia lalu dekat kita ke, ataupun dia datang apa, ketuk pintu rumah kita ke, tengok kan, ini muka macam Samsing ni, India macam India, sembilan orang tengok ni kan. Tengok kan, risau, takut. Prediction. Macam kita duduk rumah ujung-ujung kan, sekali ada India, ada 3 orang ketuk pintu, abang. India apa ni, rupanya dia nak tanya nak tar jalan ke bang. Kita punya muka ini muka macam orang nak 9 orang takut ni. Jadi kita takut memang, tapi kita tak tahu dia boleh mencelakakan kita ataupun tidak. Ada perkataan khauf dalam hati tadi. Jika anda mengetahui secara pasti bahawa orang tersebut dapat mencelakakan anda, tentulah makhluk tadi, maknanya kita tak pasti dia boleh mencelakakan kita ataupun tidak. Kan? Sekiranya kita ada kekuatan, kita boleh melawan. Sebab dia manusia, kita pun manusia. Itu di situ maknanya khauf. Macam tengok ular kan? Ular masuk rumah kita, ular. Jadi perasaan tu khauf, takut. Takut tadi khauf. Khasyah pun takut juga, tapi beza dua perkataan tu. Yang ni kalau khasyah, kita pasti yakin bahawa dia akan dapat mencelakakan kita. Ini termasuk kategori khasyah. Macam ular berbisa, belum tentu dia dapat celakakan kita. Mungkin kita bunuh dia dulu, ataupun kita tembak dia, ataupun kita panggil bomba dan sebagainya. Ini beza di antara perkataan khauf dan khasyah. Jadi itulah dia sikit dia ambil uraian di sini tentang khasyah tadi, maknanya takut. Jadi sebab tu kata ulama, al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu al-khasyah ataupun al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah. Jadi makin orang tu berilmu, makin tunduklah. Macam istilah dia panggil apa, peribahasa Melayu kita kan. Jadi seperti padi. Resam dia apa dia? Semakin berisi semakin tunduk kan. Berisi mana berilmu, semakin dia tu tawadhu, merendahkan diri. Macam air kan, dia sentiasa mengalir daripada mana? Atas ke bawah. Dia tak mengalir ke atas, dia mengalir ke bawah. Jadi begitu umpama dia. Habis perkataan tu. Jadi kita boleh beza khauf dan khasyah. Dan kita ni wajib khasyah kepada Allah lah. Takut kepada Allah tadi maknanya wajib, bukan sunat. Bukan harus. Wajib. Kita kena ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada khasyah kepada Allah, maka manusia tidak akan melakukan berbagai-bagai lah dosa maksiat, melawan Tuhan tadi kan. Dan paling besarnya adalah kufur lah. Paling besar adalah kufur dan syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada al-khasyah ini, iaitu takut kepada Allah yang disertai dengan pengetahuan, kenal Allah Taala tadi. Takut bukan maksud takut untuk melarikan diri daripada Allah. Kerana Allah tadi kita lari daripada dia tak ke mana pun, kita tak boleh lari. Ya kan? Tak boleh lari daripada Allah Taala macam mana pun. Masuk pula tajuk berkenaan dengan al-inabah. Al-inabah maknanya taubat ataupun kembali. Ya, taubat ataupun kembali. Inabah, rujuk. Ya, taubat atau kembali ataupun merujuk. Dalil apa? Dalil inabah adalah firman Allah Taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembali maksud merujuk kepada Allah Taala dalam segala urusan kita. Serah kepada Allah. Dan serahkanlah diri kamu semua kepadanya. Segala urusan kamu, diri kamu serah pada Allah Taala. Jadi bila kita tahu kita ada tempat untuk kita berserah, kan, yang dia pasti akan menjaga kita, dia akan melindungi kita, maka kita ni merasa lapanglah jiwa kita. Sebab tu orang beriman dia tak ada keluh kesah, tak ada. Orang beriman dia tak ada keluh kesah, kan? Dia laksanakan kehidupan dia sebagai hamba Allah Taala di muka bumi mengikut landasan yang Allah Taala telah tetapkan, kan? Dia buat apa Tuhan suruh, dia tinggal apa Allah larang, iaitu tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, yakni tauhid al-insya'. Maksudnya padanya ada suruhan dan padanya ada larangan.
Dia mengesahkan Allah Ta'ala pada uluhiyah juga. Itu yang paling utama lah, inti tauhid. Al-inabah artinya kembali dan berserah diri ke hadrat Allah, ke hadirat Allah, dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Taat dan maksiat, di mana kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Dua perkara ni. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan kita. Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, hendaklah kamu ambil. Apa yang Rasul larang, hendaklah kamu tinggalkan. Jadi ada suruhan, adalah agama ni ada suruhan, ada larangan. Dia suruh kita buat, dia larang kita buat. Ada perkara yang diperintah, ada perkara yang dilarang. Jadi al-inabah, serah diri, kembali merujuk kepada Allah Ta'ala pada dengan melakukan segala ketaatan. Macam mana kita nak tahu perkara itu perkara ketaatan? Dia kena belajar lah. Kena belajar, ya, kena tanya orang yang tahu. Kalau kita tak tahu, ni boleh ke tak boleh, ni kena buat ke tak kena buat, gitu. Inabah ini hampir mendekati makna taubat. Taubah, kan? Hanya saja inabah lebih lembut dibanding dengan taubat. Al-inabah tadi. Kenapa? Kerana ia mengandungi makna bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah. Ada tambahan makna di situlah. Tambahan makna ketergantungan kita dan penyerahan diri kita bulat-bulat kepada Allah. Al-inabah tadi. Dalam segala masalah, dalam segala urusan kehidupan kita, kita munib. Mana kita kembali dan serah kepada Allah Ta'ala, ikut apa yang Allah Ta'ala nak tetapkan ke atas kita. Yang mana dia telah tetap pun, ketetapan itu 50,000 tahun sebelum dia cipta makhluk dah. Berdasarkan firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah kata, ni Allah kata, kalau kita, Allah tak beritahu, kita tak tahu. Jadi Allah suruh kita buat. Ni Allah cakap dengan kita. Allah kata, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah kata, Allah suruh kita ni kembali, rujuk dekat dia. Sebab tu kita ni kalau ada apa-apa masalah, kemuskilan ke apa, hajat dan sebagainya, siapa kita nak tuju dulu? Allah lah. Tuju kepada Allah Ta'ala dulu. Jangan dulu ingat kawan tu, ingat kawan ni, kan? Ingat Allah Ta'ala dulu. Kita berdoa, minta kepada dia supaya dia mudahkan hajat dan urusan kita. Maka kita, lepas tu kita buat lah. Setelah kita berdoa, kita minta, maka kita buat lah. Kita laksanakan asbab. Al-akhdhu bil asbab. Maksudnya melakukan segala sebab-sebab yang boleh menyampaikan kita kepada hajat kita tadi. Dan kita masih, dan hati kita sentiasa bergantung kepada Allah. Kita nak hajat tadi. Nak. Kan, minta kepada Allah dengan penuh harapan. Maka Allah akan kurniakan harapan kita. Saya teringatlah cerita kecil-kecil dulu lah. Saya masih ingat sampai hari ni. Masa kecil pun dah sekolah rendah kan, mana boleh kayu basikal. Saya ingat daripada kampung saya tu, dulu orang tua buat kerja rotan. Tahu rotan? Masuk rotan, cari rotan kan, ikat rotan. Jadi rotan tak boleh kena air. Tak boleh kena air tak laku lah. Dia berat kan, dia kena jemur kering jual. Kan? Bolehlah satu ikat 50 sen zaman tu, tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi tengok langit gelap, hujan nak turun, kayu basikal. Saya ingat hari ni. dalam mungkin dalam tingkatan 1 pun, itulah sekolah kan, kita boleh dah solat, kita dah tahu, dah boleh berdoa. Jadi hujan turun terhentik, langit gelap, doa, ya Allah janganlah turunkan hujan, biar aku sampai kedai dulu. Kan, berhajat semua kan. Jadi akhirnya sampai ke kedai tu, boleh jual rotan tu. Kan, jadi doa makbul ya. Doa makbul. Tapi saya ingat sampai hari ni lah cerita-cerita macam tu kan. Kita orang kampung macam tu lah keadaan dia. Dan boleh jual lah rotan. Tidak kan rotan tu tak boleh jual lah. Kena balik, jemur balik, semua orang buka balik kan, diikat. Kan dia orang dulu ikat. Kan dia dah diraut rotan tu, kemudian dibelah, diraut kan. Kemudian diikat, dijemur dulu kot. Tak ingat lah, dia diikat, jemur. Kemudian ringan kan, dah kering baru jual. Dapatlah satu ikat 50 sen macam tu lah. Tapi 50 sen dulu kita besar juga lah kan. Gitu. Nak contohnya ingat Allah Ta'ala, ya Allah makbul doa kita. Doa daripada rumah sampai ke kedai tadi.
Tu maksud kita hajat yang amat sangat, kita Allah Taala akan makbulkan doa kita. Gitu. Jadi kita jadikan sebagai inilah ingatan, panduan kita kan. Allah Maha menerima doa kita. Kemudian dia kata di sini yang dimaksud dengan firman Allah wa aslimu lahu, berserah dirilah kepadanya, kepada Allah Taala, adalah Islam menurut pengertian syariat, pengertian syar'i, iaitu tunduk kepada aturan syariat Allah. Islam dia, Islam. Aslim tu maknanya Islam lah. Kata Islam ni adalah kata terbitan daripada perkataan aslama, yuslimu, Islam, kesejahteraan, penyerahan diri. Islam maknanya al-istislam wal inqiyad, penyerahan diri bulat-bulat dan ketundukan, kepatuhan kepada Allah, itu Islam. Orang Islam makna dia al-istislam wal inqiyad, penyerahan diri dan kepatuhan serta ketundukan kepada Allah, itu makna Islam. Jadi kita adalah Islam. Islam itu apa dia? Menurut pengertian syar'i, iaitu tunduk kepada aturan syariat Allah, yakni al-inqiyad. Al-inqiyad, patuh tadi. Allah suruh macam mana pun ikut. Tu inqiyad mana dia? Kan? Macam kita kata lembu yang dicucuk hidung. Lembu yang dicucuk hidung tadi kan? Mana dia ni patuh sentiasa pada tuan dia. Ke mana tuan dia bawa, ke situ dia pergi. Dia tak boleh nak lawan. Sebab kalau dia lawan, sakit dia hidung dia. Lembu ke kerbau ke yang besar-besar tadi kan, macam mana nak tundukkan dia adalah dicucuk lubang hidung dia. Cucuk hidung dia tadi, masuk tali. Masa tu dia agresif macam mana pun, dia akan jadi jinak. Dia tak boleh nak lawan. Dia lawan, tu ada tarik sikit, sakit hidung dia kan. Dia slow. Dia slow. Itu kaedah dia. Jadi itu mana inqiyad tadi, dia akan patuh. Ikut mana Tuhan suruh, dia akan buatlah. Dia kata kerana Islam yang berserah diri kepada Allah ada dua macam lah. Penyerahan diri kepada Allah Ta'ala ni ada dua jenis. Dua macam ni, maksudnya jenis lah, dua jenis. Jenis yang pertama, Islam kauni, penyerahan diri secara kauni. Kaun ni berarti alam, secara alami, iaitu tunduk terhadap aturan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Apa yang berlaku kan, tunduk je lah, terima je lah. Contohnya banjir mari, siapa boleh sekat? Negara yang paling besar, paling hebat teknologi dia, tak boleh nak sekat lah kan. Contohnya kita kata Amerika ataupun China ke apa, negara yang hebat di sudut teknologi dia bang, boleh ada pencipta alat boleh tahan banjir jangan datang. Banjir stop, ataupun ribut taufan jangan datang. Nah, mari ribut taufan, boleh terbakar hutan yang besar tadi kan, boleh sekat? Tak boleh. Nak pergi ambil kain nak tahan mana boleh? Tak boleh. Itu penyerahan diri yang kauni kepada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pada alam ni kita terima. Maknanya melazimkan pada dia, melazimkan menerima dan sabar kan. Terima, sabar je lah. Macam kita kan berlaku banjir kilat semua, kita nak kata apa? Kita nak merepek-repek, dosa kita. Maknanya Allah dah tentukan macam tu bahawa berlaku. Tak boleh kata kalau lah kita buat rumah tak bukit itu bagus juga. Lu kalau mana boleh kalau dah. Kan? Jadi memang istislam berkauni tadi, iaitu tunduk terhadap aturan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Ada musim hujan sampai kan, musim hujan, kalau musim hujan ni orang yang tak apa nak lapang pada orang berniaga pasar malam. Kalau di kampung orang melarai getah kan. Jadi begitu, dia tunduklah. Tunduk dan berserah diri serta maknanya bersabar. Itu hikmah dia. Hikmah dia Allah nak bagi pahala lebih dekat kita. Macam mana pun kita ni kalau ditimpa ujian, pahala dia lebih kalau kita sabar, kalau kita terima. Dan sifat ini umum bagi seluruh makhluk, ya, baik yang di bumi maupun yang di langit, baik mukmin walaupun orang mukmin ataupun orang kafir, semua kena terima. Kena terima, kena ada penyerahan diri dalam apa nama al-kauni ni, dalam alam ni. Ketetapan Allah Ta'ala tadi kan berlaku, kafir ke orang beriman ke, kena terima, tak boleh lari. Tak boleh lari. Contohnya yang paling last kali, paling last mati ya. Itu penetapan Tuhan yang kauni.
bahawa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, kena mati. Saya tak mau matilah, cari suplemen yang mahal-mahal sikit dah jual lah. Ya, yang tak boleh cabut nyawa, tak ada. Kan, orang kafir ni, kita kata saintis-saintis kafir duduk usaha, duduk cari tang mana roh tu letak. Kan? Kalau roh dalam jasad manusia ni letak kat mana kan, dia nak kunci roh jangan bagi keluar. Kan? Tapi tak boleh lah, mereka pun mengakui benda ni tak boleh pun. Kan? Hebat macam mana mereka pun ada benda yang mereka tak boleh buat. Kan? Jadi Tuhan, roh ni kerja Tuhan ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Dia bertanya engkau tentang roh. Qul ruh min amri Rabbi. Kan? Roh tu adalah urusan Tuhanku. Jadi siapa pun tak tahu. Roh kita rupa macam mana kita tak tahu. Baik, ini orang Islam ke orang kafir ke, dia kena ada istislam al-kauni, penyerahan diri yang alami. Macam mana pun dia kena terima. Nak tak nak dia kena terima. Jadi orang beriman ni macam mana pun dia dah terima dah. Yang orang kafir ni kan, sebab tu dia pun menjerit-jerit, melalak-lalak dan sebagainya kan. Apakah dia baik ataupun jahat, semuanya tunduk terhadap aturan di alam semesta tanpa terkecuali. Macam kita kata perubahan musim lah, perubahan musim kan. Ini juga ketetapan yang kauni. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan baginya telah menyerah diri, aslama ni telah menyerah diri man fis samawat, oleh segala yang ada di langit. Sebenarnya yang ada di segala langit tu para malaikat kan, maksud dia para malaikat tadi, mereka di langit, di segala langit. Wal ardi, begitu juga yang ada di bumi, al ard, di seluruh bumi, di segala segenap lapisan bumi, semua serah diri kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tau'an, sama ada mereka tu rela, tau'an, rela, taat, au karhan, ataupun terpaksa, kena ikut juga. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Macam matahari lah, terbit sebelah barat, terbit sebelah timur sampai tenggelam sebelah barat. Itulah setiap hari sejak dia diciptakan sampai hari Tuhan menghendaki dia untuk supaya diterbitkan di sebelah barat. Allah Ta'ala kata, pergilah engkau dan terbitlah daripada sebelah baratmu. Dia setiap hari matahari ni dia akan sujud di bawah arasy, maka Allah Ta'ala perintahkan dia, terbitlah engkau daripada mana engkau terbit, sebelah timur lah. Sampai satu masa Tuhan dia pergi sujud, Tuhan kata dekat dia, pergilah engkau dan terbitlah daripada baratmu. Maka dia pun terbitlah sebelah barat kan. Ketika itulah yanfa'u nafsun imanuha allati lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Masa tu tak ada manfaat lagi iman orang yang nak beriman. Tengok matahari terbit sebelah barat, oh nak beriman lah, tak ada dah, habis dah. Yang nak beramal soleh, tak sembahyang dulu, nak sembahyang lah, tak ada dah, habis, buku tutup lah kan. Tinggal buat lah, yang ada buat lah, begitu. Kedua, Islam syar'i, penyerahan diri yang berbentuk syar'i. Kan? Syar'i ni artinya tunduk terhadap Allah, terhadap aturan Allah yang ditetapkan dalam syariatnya. Maksudnya segala apa yang Allah putuskan dalam syariat tadi kita kena ikut. Contohnya kita dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan bagi segala syariat yang ada, kan? Tak adalah syariat-syariat yang dijalankan selain syariat Nabi kita. Hatta Nabi Isa alaihissalam bila dia turun nanti pun dia akan melaksanakan syariat Nabi kita. Dia bukan umat Nabi kita. Dia bukan umat Nabi kita, tapi dia melangsungkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini khusus bagi mereka yang mau mentaatinya. Ini yang Allah bagi pilihan. Tak ada paksaan, Allah tak paksa. La ikraha fid din. Tak ada paksaan. Dia siapa sendiri yang yang usaha untuk iman dia dengan amal soleh, maka dia akan dapatlah. Dia usaha untuk iman dia dengan amalan soleh.
dia akan dapat pahala. Yang tak buat segala kefarduan kewajipan, dia tanggung dosa. Yang dosa tadi maknanya ada ganjaran iqab, siksaan. Pahala ada ganjaran nikmat, jannah, syurga. Begitu. Jadi hal ini khusus bagi mereka yang mau mentaatinya dari kelompok para nabi alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi para umat lah, nabi dan umat masing-masing lah yang taat kepada mereka. Umat yang taat kepada mereka, kepada seruan mereka. Dalilnya banyak sekali, sangat banyak lah dalam Al-Quran tadi. Termasuk ayat Al-Quran yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah di atas. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Habis di sini sikit ya. Nama pun ini kitab syarah bagi usul Thalathah. Nanti maknanya kalau kitab yang selepas ni kitab saya syarah dia panjang lagi. Kan? Begitu. Masuk pula dalam apa nama al-isti'anah. Al-isti'anah dia apa? Isti'anah ni kata bahasa Arab juga. Iaitu talabul aun. Talab al-aun. Talab minta. Al-aun pertolongan. Minta pertolongan. Ada kan syair, nasyid arqam saya ingat. Kan? Daripada apa nama Aunul Gharib. Ini nasyid syirik. Nasyid yang mengandungi kesyirikan. Kan? Apa nama Aunul Gharib. Maksudnya dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW ni lah. Kelebihan dia semua kan. Nasyid arqam. Lah kita sebut Aunul Gharib. Aunul Gharib maksudnya bantuan yang terasing. Itu sebenarnya Rasulullah tu maksudnya penolong. Bagi dia penolong yang tak nampak lah. Dia sentiasa ada. Maksudnya inilah akidah wahdatul wujud. Ni kan? Akidah wahdatul wujud yang mengatakan Tuhan tadi menyatu dalam makhluk. Sehingga mereka kata Tuhan tu adalah diri makhluk, hatta dalam diri Nabi. Yang tiqat dia apa? Ni kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Kadang-kadang orang suka ya menasyid kan. Oh sedap nasyid ni kan. Bukan dia reti makna. Tahu dia mengalunkan dendangan kesyirikan. Syirik kepada Allah Taala wal a'yadzu billah. Jadi al-isti'anah diambil daripada perkataan daripada ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, kami beribadah. Kalau terjemah apa? Terjemah dia hanya engkau kami menyembah. Jadi hanya kepada engkau kami beribadah lah. Lagi kita faham mudah sikit. Kalau sebut sembah ni macam kan? Sembah sujud macam tu kan? Bila sebut sembah sujud. Dia sebut itu beribadah ni maknanya luas lah makna dia nampak tadi. Kan? Padahal sama ya lah. Tapi untuk bagi nampak, bagi luas, hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tujukan ibadat itu semata-mata kepada engkau. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi perkataan iyyaka na'budu. Na'budu ni maknanya didahulukan ibadah di atas memohon pertolongan. Nampak tak? Jadi apa dia rahsia dia? Kata sebagian ulama didahulukan ibadah di atas minta tolong kerana ibadah tu adalah ghayah, matlamat. Ibadat adalah matlamat ataupun hadaf. Matlamat kita, target kita. Ibadat. Sebab Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi itu adalah matlamat penciptaan. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada? Kerana untuk ibadah. Kalau tidak kerana ibadah, Tuhan takkan ciptakan kita. Sebab Tuhan kata surah Az-Zariyat ayat 50. 50 kali berapa? Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuannya. Kita ada di sini kerana untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian didatangkan selepas itu dengan iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi dalam kata isti'anah ni, dalam nasta'in ni ada as-siqah, kepercayaan kepada Allah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Mesti kerana kita siqah dengan Allah.
Kita percaya pada Allah. Dia akan menghilangkan kesusahan kita kan. Kenapa kita berdoa? Kita minta, ya Allah, tolonglah selamatkan kami daripada COVID-19 ni kan. Bila nak habis ni tak tahulah, doa supaya dijauhkan. Satu hari kena mohon kan, nampak macam makin tambah, naik turun. Kita ni dalam kebimbangan, dalam bimbang tu kita berdoa. Ya. Supaya Allah Taala selamatkan kita. Jadi ada siqah kita, kepercayaan kita pada Allah Taala, dan isti'anah tu adalah wasilah, perantaraan untuk kita mendapat matlamat kita. Perantaraan, bantuan untuk kita sampai kepada matlamat beribadah. Matlamat kita ibadat. Macam mana kita nak beribadah kalau Tuhan tak tolong? Sebab tu doa yang paling besar, kan? Doa adalah doa minta Allah Ta'ala tolong kita untuk beribadah. Sebab Nabi SAW ajarkan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Muaz, Nabi kita, ya Muaz, inni la uhibbuk, wahai Muaz, aku sangat mencintaimu. Kan, Muaz minta Nabi SAW nasihatkan, Nabi nasihatkan dia, Nabi kita, janganlah kamu tinggalkan di setiap kali lepas solat kamu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa minta kita boleh beribadat, minta Allah Ta'ala tolong kita dalam ibadah kita. Jangan tinggal ya. Allahumma, kan terlupa kan, Allahumma a'inni ala zikrika. Baca tu kita kena menghayati pula bacaan tadi kan. Ya Allah, a'inni, tolong aku, ala zikrika, atas mengingatimu. Maksudnya atas beribadah kepadamu lah. Kan? Ingat Allah. Kita nak ingat Allah, bukan nak minta tolong pada dia. Ni sampai Nabi suruh baca tidak lepas sembahyang, maknanya penting sangat lah. Sebab kita tak boleh nak ingat Allah Ta'ala melainkan Tuhan yang nak kita ingat dia. Kan? Kita berdoa tu pun dia nak bahawa kita berdoa, dan dengan doa itu dia makbulkan doa kita. Dia yang mudahkan kita untuk beribadah pada dia. Dia yang mudahkan kita mari ke sini dalam untuk beribadat pada hari ini. Ibadah yang besar itu insya-Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, muzakarah ilmu, kan? Saling ingat mengingati dengan ilmu pengetahuan. Jadi itulah ilmu tu macam tu, diulang-ulang. Ustaz sebut dah minggu lepas, tak ada masalah apa. Kan? Kalau lupa, kalau ingat, dia akan bertambah ingat. Jadi ilmu macam tu, bila diulang, setiap kali dia ulang, dia akan kekal, dia akan kekal. Gitu. Baik, itu wasilah. Jadi isti'anah ni iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in itu maksudnya itu adalah dalam tu ada kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala yang bulat-bulat. Dan yang kedua maknanya perantaraan untuk kita minta hajat kita supaya dapat beribadah kepada Allah. Yang ibadah tu adalah matlamat kehidupan tu. Matlamat kehidupan adalah beribadah kepada Allah. Cuma manusia yang tak tahu matlamat kehidupan dia apa. Dia orang beriman, yang berilmu, dia tahulah matlamat kehidupan dia. Hidup untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Ibadah bukan untuk hidup, ya. Ibadah untuk hidup. Untuk hidup di alam akhirat dengan kebahagiaan lah. Baik, kita baca di sini dia kata apa? Al-isti'anah adalah memohon pertolongan. Pertolongan hanya kepada Allah tadi. Bentuk isti'anah, memohon pertolongan ada beberapa macam. Ada beberapa jenis. Akan minta tolong tadi. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama ni kita mohon pertolongan kepada Allah, iaitu permohonan yang mengandungi sikap merendahkan diri yang total dari seorang hamba kepada Tuhannya. Merendahkan diri sungguh-sungguh lah. Kita minta hajat kita kan agar diperkenankan. Hajat kita yang paling besar adalah apa dia? Supaya kita selamat dunia akhirat lah. Selamat dunia akhirat. Itu yang kita minta. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi maknanya menyerahkan semua urusannya kepada
kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dan meyakini bahawa hanya dialah yang bisa, yang boleh lah. Bisa ni bahasa Indonesia, bahasa kita ni boleh lah, yang boleh mencukupinya. Boleh mencukupinya maksudnya yang boleh, maknanya memberikan segala kehendak dan hajat kita, yang menyampaikan segala kehendak dan hajat kita hanya Allah Ta'ala saja. Apa hajat kita? Jadi mana kita ni, yalah, masing-masing ada hajat. Hajat kita tak sama pun. Hajat setiap hamba ni tak sama pun. Kalau hajat keduniaan lah, hajat keduniaan ni macam-macam. Ada orang yang minta sembuh penyakit, kan? Ada yang minta dilapangkan, dimurahkan rezeki dia supaya dia boleh, kan, maknanya buat kebaikan, sedekah dan sebagainya. Macam-macam hajat orang tak sama. Dan setiap hari hajat kita berbeza, kan, dari sudut keduniaan lah. Ada mari selsema, kita minta doa supaya dihilangkan penyakit selsema tadi, supaya kita lebih, maknanya sihat. Bila kita sihat, kita dapat beribadah dengan lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan macam tu pun kita masih dapat pahala. Kemudian isti'anah semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Hanya minta kepada Allah Ta'ala saja untuk sampaikan, laksanakan hajat kita, sembuhkan penyakit kita, kan? Hanya Allah Ta'ala yang boleh menyembuhkan penyakit, kan? Memberi kelapangan jiwa kepada kita, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh memberi kelapangan jiwa kepada kita. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah ataupun kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta al-isti'anah, yakni pertolongan. Hal yang menunjukkan pengkhususan isti'anah kepada Allah, isti'anah daripada minta tolong lah, isti'anah minta tolong kepada Allah dalam ayat ini adalah didahulukannya objek yang berupa kata iyyaka, yakni maf'ul muqaddam. Maf'ul dalam istilah grammar Arab dipanggil maf'ul muqaddam lah. Maf'ul maksudnya maf'ul yang didahulukan objek dia. Yang iyyaka tu hanya engkau. Jadi balaghah Arab ni macam tu. Bila didahulukan macam ni, iyyaka, okay, hanya engkau, didulukan perkataan tu menunjukkan al-qasru wal hasru. Maksud dia itu saja, lain tak ada. Hanya kepada engkau, tak ada lain dah kami beribadah. Tauhid, akidah tadi. Allah ajar kita, Allah suruh kita sebut sehari berapa kali, kan? Kalau satu rakaat adalah satu solat 4 rakaat, kita baca 4 kali. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah dia, bila kita baca surah Fatihah, dalam tu ada doa tadi, maka kita kena hayatilah, kena sedar, jangan tak sedar. Setengah orang dia sembahyang baca Fatihah tak sedar, dah habis dah Fatihah, waladdallin, amin. Masa takbirlah kita kena hayati apa yang kita baca dalam surah Fatihah. Bila sampai tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita faham makna tu, kita menghayati dia, kita hadirkan hati kita dan hajat kita kepada Allah tadi. Hanya kepada engkau kami beribadah, lain tak ada. Di situ ada ketundukan, kepatuhan. Lepas tu keyakinan, kan, as-siqah, nasta'in, padanya ada keyakinan, kepercayaan hanya Allah Ta'ala saja yang mampu, yang maha berkuasa untuk memberikan segala hajat kita. Dan al-isti'anah tadi itu juga adalah wasilah yang kita sebut tadi, perantaraan untuk menjadikan kita sebagai hamba yang beribadah semata-mata kepada Allah. Hal yang menunjukkan pengkhususan isti'anah kepada Allah dalam ayat ini adalah didahulukan objek yang berupa kata iyyaka dalam tata bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan, menunjukkan pembatasan dan pengkhususan, ya. Maksudnya na'buduka, kalau ikut bahasa dia asal dia na'buduka, kami beribadah kepada engkau, ka tu engkau, kan. Wa nasta'inuka, dan kami minta tolong kepada engkau. Tapi didahulukan engkau tu, saya kami minta tolong kepada engkau, kan, tapi kepada engkau kami minta tolong, beza tu. Maksud di situ ada kesungguhan tadi, kan, dalam penyebutan ayat tadi, dan
kehendak diri kita. Tengok bahasa Arab ni macam tu. Depan. Kan? Terutama. Engkau kami, kepada engkau, hanya kepada engkau kami beribadah. Kami beribadah kepada engkau. Jadi engkau tu didulukan. Ini apa bahasa Batak? Nampak tak? Tengok hebatnya kan bahasa Arab ni. Al-Quran tu. Mendahulukan. Baik, dia kata sini, oleh kerana itu barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kemusyrikan yang menjadikannya keluar daripada agama. Maknanya kalau dia minta beribadah kepada selain Allah, ataupun Allah kepada Allah pun dia beribadah, kepada selain Allah pun dia beribadah juga, maka Tuhan tak terima. Tuhan kata pergilah kepada yang kamu sembah. Tuhan tak terima. Allah kata taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutu dia. Mintalah, pergilah pada dia. Itu yang pertama tadi, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ni kalau minta selain Allah, maknanya habislah. Minta nyawa, minta sihat, doktor tolonglah bagi saya kesihatan, doktor kata saya pun hari ni tak sihat. Baru telan paracetamol 2 biji. Doktor kata, syirik kan? Minta tolong kat doktor bagi nyawa dekat dia, bagi sihat dekat dia. Yang kedua, dia kata memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Ambilkan saya air, ambilkan saya buku, tolong angkat barang saya, bawa saya ke hospital. Ini minta tolong pada makhluk apa yang dia mampu. Dia boleh buat. Tapi kalau minta nyawa kat dia, tu dia tak mampu. Kan tolonglah ni, minta nyawa sikit. Minta tenaga sikit, nampak macam sihat walafiat, bagi sikit tenaga, kan? Salur sikit tenaga, kan? Itu tak boleh, kan? Yang dia boleh dia bagi macam tadi lah, kan? Masa tolong kita angkat barang, bawa kita ke hospital dan sebagainya. Ini tergantung macam, ataupun macam ni jenis pertolongan yang dia minta. Jika dalam kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan. Minta tolong kan, minta pinjam pistol lah, saya nak pergi mopok kat bank, mana boleh. Kan itu dia boleh tolong bagi. Kan? Mana boleh, itu tak boleh, itu berdosa lah. Kan? Kan? Dia kata jika dalam hal kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan bagi yang minta tolong, dan dianjurkan bagi yang menolong tadi, tolong dia. Berdasarkan firman Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kan? Tolong ajarkan saya baca ni. Saya tak pandai baca lah. Kan? Dianjurkan kita tolong dia. Begitu. Sebab apa? Sebab kita mampu mengajar dia. Dan dia mampu belajar. Jadi belajar ni semua orang mampu, begitu maksudnya. Jika pertolongan tersebut dalam kemaksiatan, maka kedua-duanya mendapat dosa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling bertolongan atas dosa dan permusuhan. Tak boleh. Ini berdosa. Walaupun dia mampu buat, tapi Tuhan tak benarkan. Tolong atas dosa dan permusuhan ni boleh buat, tapi Tuhan tak benarkan, boleh buat, berdosalah. Apabila pertolongan tersebut terhadap sesuatu yang mubah, mubah ni harus, maka ia dibolehkan bagi kedua belah pihak, dan mungkin yang menolong mendapat pahala, kan, atas kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain. Contohnya dia tengok orang bawa satu barang beban, kan, dia pergi tolong angkat, nak tolong. Benda tu harus ya. Kau tu tak minta tolong pun, buat sendiri ya, tapi saja dia nak tolong, dia dapat pahala tadi. Maka bagi yang dimintai pertolongan, dianjurkan oleh syarak untuk menolongnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu semua berbuat baik, buat ihsan. Sesungguhnya Allah suka orang yang berbuat ihsan. Kan, bagi makan kucing jalanan ke, tengok anjing kelaparan ke, bagi makan, bagi minum ke, kan. Kesian tengok kehausan, gitu. Itu yang kedua yang dibenarkan. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya, tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Dia dah depan kita, tapi dia tak boleh nak tolong. Kita minta,
tolonglah sakit tak tahan ni, hilangkan sakit sikit kan. Nak buat macam mana dia kata, nak buat macam mana? Tak boleh nak buat macam mana, dia tak mampu pun. Dia ada depan kita tapi dia tak mampu nak hilangkan mudarat pada kita. Ini jelas suatu kesia-siaan kerana ia tidak memiliki kuasa, tak ada power apa nak tolong kita. Hal ini seperti halnya orang meminta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Dia tolong tak angkat kereta saya nak cabut tayar ni. Panggil bang kan, tolong angkat tayar ni, saya nak cabut, nak buka skru tayar kereta saya ni. Dia mana mampu nak angkat kereta tu, kan? Melainkan dengan guna alat dia. Alat pun tak ada, jadi dia boleh main tengok ada apa bang, tayar pancit, kan? Boleh tolong angkat kereta tak? Kan? Tapi itu mana dia tak mampu buat. Ini sia-sia, ini minta tolong yang sia-sia. Kecuali dia tolong pergi cari ke apa ke barang yang boleh tolong angkat, serta lain lah tu. Macam petrol habis ke apa kan, minta tolong orang tu carikan, tu dia mampu buat. Yang keempatnya, memohon pertolongan kepada orang mati secara mutlak. Ni macam perbuatan kita tengok kebanyakan pokok sufi ni kan, pokok kuburi ni. Atau kepada orang hidup yang dalam masalah yang ghaib, minta tolong dia, kan? Minta tolong tunaikan hajat kita, minta anak ke, minta pasangan ke, kan? Nak minta kahwin bagi orang, dia tak jumpa pasangan lagi lah, punya dah lama, dia kata ni dah lebih masa dah tak jumpa, pergi kubur sekian-sekian untuk keramat mana-mana, kan? Dia minta tolongan daripada yang ghaib tadi, di mana ia tidak mampu melakukannya. Hak dalam kubur tu pun dah tinggal tulang, tinggal apa dah kan, tak ada dah pun kalau digali. Tinggal tengkorak lah. Ini jelas syirik. Jelas syirik, mengeluarkan orang tu daripada Islam. Kerana hal tersebut terjadi dari keyakinan bahawa orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di alam ini. Kan dia duduk sujud kat kubur tu kan, minta Syekh pula minta, wahai Syekh, tengoklah kepada kami, kalau kau tak tengok kami, siapa nak tengok kepada kami ni? Benar kan? Tengoklah YouTube tu. Tapi dia minta dalam bahasa Arab lah. Geng-geng ni lah, geng-geng apa, Haqqani apa semua tu kan, sujud atas kubur, dia minta. Bertawasul dengan orang, dengan apa nama, orang yang dah mati tadi, pergi kubur minta, ya. Jelas kesyirikan. Yang kelima, menjadikan amalan soleh dan hal-hal yang dicintai Allah sebagai penolong. Ini maknanya tawasul dengan amalan soleh. Ini dilakukan oleh, kita kata disebut dalam hadis kan, sahabat-sahabat macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, begitu dia berjumpa Al-Abbas supaya berdoa kepada Allah Taala diturunkan hujan. Hal seperti ini dianjurkan berdasarkan firman Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong. Kamu minta tolong kepada Allah Taala dengan sabar. Sabarlah. Minta tapi sabarlah, jangan kalau kan, ya Allah bila dapat ni lambat ke apa hari ni nak dapat hajat saya ni, tak dapat lagi pun. Nah dah. Kalau kita kata macam tu, Tuhan tak berilah doa kita. Jadi kita kena sabarlah. Isti'anah, minta tolong dengan disertai kesabaran. Wassalah, dan mendirikan solat. Penulis memakai menggunakan landasan untuk isti'anah jenis pertama dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dan dalam hadis Nabi sebut, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi nasihat dan Nabi kata, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini ada sedikit fawaid ataupun faedah tambahan. Kan, apabila kita lihat dalam Quran, lafaz isti'anah dalam Al-Quran, Allah tak menggunakan perkataan madhi, fi'il madhi ataupun past tense, perbuatan yang telah lampau, perkataan menunjukkan makna telah lalu dalam Al-Quran. Tak ada yang tu. Pasal apa? Kerana kita ni, manusia ni sentiasa minta tolong pada Allah Ta'ala, dulu, sekarang dan akan datang. Kan? Untuk perkara yang telah lepas pun kita minta kepada Allah Ta'ala. Perkara yang telah lepas, keampunan dan penerimaan amalan-amalan soleh kita yang lepas, kita minta kepada Allah, ya. Dan dia tidak akan berputus asa daripada meminta dulu, sekarang dan akan datang. Itu di antara faedah lah, dengan perkataan dia dan perbuatan dia.
Jadi ada kelebihan kita mohon pertolongan kepada Allah, maknanya bila kita berdoa minta tolong kepada Allah, dia akan menzahirkan dalam diri kita apa dia, kesungguhan lah, bersungguh-sungguh. Kita berdoa tadi dalam keadaan kita bersungguh-sungguh, maknanya Allah akan makbulkan doa kita. Kemudian kita tunaikan sebab lah, ambil sebab berdoa, dan kita ambil sebab untuk mencapai tujuan kita. Nak pergi ke syurga, sebab dia dah kena beribadat kepada Allah lah, kena mentauhidkan Allah, itu sebab untuk sampai ke syurga. Tapi masuk syurga dengan rahmat. Tapi segala amalan soleh kita hanya merupakan asbab untuk mengangkat darjat kita. Sebab syurga ni dia banyak lapis, 100 lapisan. Nak lapisan yang tertinggi tadi mana Nabi kata a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Sahabat minta duduk dekat Nabi SAW, dekat Nabi sana, di syurga yang tertinggi lah. Macam mana nak duduk syurga tertinggi? A'inni ala nafsika, kamu tolong aku untuk dirimu, atas dirimu sendiri, dengan memperbanyakkan solat, sujud, kan? Gitu. Jadi maknanya ambil sebab. Kemudian dia akan mendatangkan sabar lah. Kita minta kepada Allah Ta'ala disertai dengan kesabaran. Minta sabar dalam segala perkara, sabar. Apa saja yang menimpa kita ni, kita sabar, tunggu, sabarlah. Cuba orang kata sabar, tunggu, tahan. Sabar ni dia tahan, kan? As-sabru al-habsu. Sabar ni adalah tahan. Sampailah mana, sampai kepada apa nama, kejayaan tadi lah. Dan jadi isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah Ta'ala ni adalah dia panggil tanda peribadatan seseorang yang tanda ibadah seseorang yang sangat hebat lah. Isti'anah kepada Allah Ta'ala tadi menzahirkan sifat ubudiyah hamba tadi. Kemudian dia akan rasa kebersamaan Allah Ta'ala, kan, sentiasa Allah bersama dia. Apa dia Allah bersamaan di sudut kita kata ma'ayah khasah lah. Ma'ayah khasahnya Allah Ta'ala sentiasa bersama kita dengan pertolongan dia, bantuan dia. Allah sentiasa bersama dengan kita di sudut pertolongan dan bantuan. Bila terima musibah, sampai kepada kita musibah dan masalah, akan datang bantuan Tuhan tadi menghilangkan musibah tersebut. Habislah. Jadi iltizam dengan isti'anah, berterusan dalam minta tolong kepada Allah, ini mewarisikan istiqamah. Mewarisi istiqamah di atas syariat Allah. Dia akan bawa kita ni terus berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita setiap masa kena isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia apa yang kita dapat baca pada hari ini. InsyaAllah selepas ni kita sambung dengan isti'adzah. Kita minta perlindungan. Al-isti'adzah, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya. Jadi kita berhenti di situlah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.